Rakyat Kelantan sendiri yang memang betul-betul memberi sokongan yang saya tak pernah dapat lah. Mereka ada jiwa bola sepak yang menarik lah penyokong Kelantan ni. Kedah beruntung kerana mempunyai orang pemain berkemahiran lah, potensial yang cukup besar lah jika berada dalam pasukan yang betul. Apabila sampai di sana, saya memerlukan hampir 3 bulan juga untuk betul-betul menyesuaikan diri dengan keadaan di sana. Saya dapat menjalani kehidupan, menjalani perlawanan-perlawanan dengan baik selama 2 tahun dan banyak pengalaman-pengalaman manis, pahit yang saya rangkumkan untuk saya bawa pulang ke Malaysia. Di sana mereka memang menggunakan sepenuhnya bahasa Perancis dan tim saya sendiri di Strasbourg kebanyakan adalah pemain dari Afrika, pemain daripada Brazil dan beberapa pemain Perancis sendiri lah. Ambil masa ke semasa apabila kita tunjuk yang kita memang ada kualiti untuk bermain setanding dengan kemahiran yang ada pada mereka, dan mereka menganggap kita salah seorang yang perlu mereka jaga sama-sama lah untuk kebaikan pasukan. Kontrak saya akan tamat Jun 2001. 2 bulan sebelum kontrak saya tamat, dalam perlawanan Liga saya bersama Haguno, saya mengalami kecederaan yang serius di bahagian hamstring. Akibat kecederaan hamstring itu yang mengambil masa hampir 3 bulan, saya tak dapat pulih dengan sepenuhnya sebelum tamat kontrak saya. Jadi apabila saya pulang ke Malaysia itu, tidak ada lagi peluang-peluang untuk saya keluar. Ketika zaman saya, Indra Putra, Nur Hafiz Zamani, dua pemain ni antara pemain yang patutnya lah pemain di luar, tapi dulu kita kurangnya ejen yang boleh membawa bakat Malaysia keluar ni, itu yang menghadkan pemain-pemain untuk keluar. Pemain Malaysia tak keluar ni ada beberapa faktor lah, ejen ataupun FAM sendiri ataupun pemain sendiri melihat liga-liga kecil di Eropah lain seperti biasa, tapi mereka mengharapkan Liga England, Spanyol, Jerman kan. Liga-liga ini bukan satu yang mudah, seperti kita perlu ada ranking yang baik dalam dunia. Skuad Malaysia ni baru kita boleh beraksi. Dan saya pernah berkata dan menyarankanlah agar pemain-pemain muda kita pergi ke liga-liga yang lebih kecil di Eropah. Atau mungkin faktor liga tidak glamour yang pemain-pemain ni tak nak keluar. Atau lagi faktor bagi saya, pendapatan gaji yang ada dalam Liga Malaysia agak lumayan. Dari situlah mereka mungkin menganggap lebih baik tinggal di tempat sendiri. Saya rasa jika diri kita betul-betul nak jadi seorang pemain yang betul-betul hebat, saya rasa kita perlu keluar, korbankan sedikit masa untuk kita dapatkan pengalaman di luar tu yang kita takkan boleh dapat dalam negara kita sendiri. Dan apabila kita balik selepas 2 atau 3 tahun, jauh berbeza penampilan kita dengan rakan-rakan yang lain. Jadi saya harap pemain-pemain dapat bertahan lebih lama lah. Jika ada pemain-pemain yang diberi peluang untuk menjalani percubaan ataupun mendapat kontrak di luar, pemain Korea, pemain Jepun, mereka ada di mana-mana liga di Eropah sekarang kan. Bukannya mereka terus berada dalam skuad utama kan. Dan apabila mereka pulang ke negara mereka dalam skuad kebangsaan, apabila ramai pemain-pemain dalam skuad kebangsaan itu beraksi di liga luar, dia dapat membentuk satu kekuatan pasukan yang lebih daripada sekarang lah. Dan kita lihat sekarang pun terlalu ramai pemain-pemain naturalisasi. Saya rasa ini mungkin untuk jangka masa pendek, keputusan jangka masa pendek baik untuk liga kita, tapi untuk pembangunan bola sepak kita, saya rasa satu yang menyedihkan lah, kerana terlalu ramai pemain naturalisasi dalam skuad kebangsaan. Apa yang kerajaan lakukan dengan projek NFDP itu satu projek yang cukup baik sekali, dan kita perlu teruskan dan perlu menambah baik lagi apa-apa yang perlu. Ini satu yang lumrah dalam bola sepak kan. Apabila kita bermain dalam perlawanan, sebelum masuk ke padang kita kawan, tapi apabila masuk padang kadang-kadang kita lupa segalanya. Tapi kita bergaduh sekalipun dalam padang, apabila kita menyertai pasukan kebangsaan, memang tak ada sebarang masalah lah antara pemain A atau pemain B. Saya rasa semua tim saya paling cukup sayang lah, tapi semangat yang takkan boleh lupa adalah semangat juang sepasukan dalam pasukan Kelantan 2010, di mana kami naib juara Liga Super dan juara Piala Malaysia. Dan saya rasa sokongan bukan dalam stadium, tapi rakyat Kelantan sendiri yang memang betul-betul memberi sokongan yang saya tak pernah dapat lah. Bagi saya, mereka ada jiwa bola sepak yang cukup menarik lah penyokong Kelantan ni. Saya rasa Azam Aziz, midfield yang mempunyai kualiti seperti beliau, sebagai seorang penyerang, kita nak apabila kita membuka ruang saja, dia akan lorongkan bola untuk kita terus berhadapan dengan penjaga gol. Beliau mempunyai potensial yang cukup besar lah jika beliau dapat memilih berada dalam pasukan yang betul. Peluang saya meminati Ronaldo Brazil dan juga Romario lah. Boleh menggelecek beberapa pemain, boleh menjaringkan gol dari apa saja sudut, boleh menanduk untuk menjaringkan gol, beliau boleh menjaringkan gol dari kaki kanan, kaki kiri, beliau bijak dalam kawasan penalti untuk berada di kedudukan yang tepat untuk menjaringkan gol. Dan saya rasa tak boleh ditanding oleh mana-mana penyerang lah. Dan penyerang keduanya Nistelrooy, beliau tahu lah bagaimana nak meletakkan bola tu. Dia tak tengok keeper, dia dah tahu dah nak letak bola ni, keeper ni akan duduk belah
belah kiri, aku tak belah kanan. Yang tu dua penyerang yang saya rasa cukup perfect dalam sepak sekarang. Kalau coach import, saya seronok dengan Alan Harris, punyai kebaikan taktikal dan jurulatih tempatan. Norizan Bakar dan juga B Satyanandana cukup saya hormat, menjadi rujukan apabila saya bergelar jurulatih sekarang.